Assalamualaikum, salam sejahtera. So hari ini kita akan discuss modul intervensi pembelajaran biologi tingkatan 4, bahagian B, soalan isi nombor 9. Jom kita mula. Okey, bahagian B soalan isi ni biasanya dia akan ada dua soalan, 9 dan 10. Kedua-dua soalan mempunyai 20 markah, boleh pilih salah satu. Tapi untuk bahagian C ada satu soalan nombor 11 yang tu wajib jawab. Okey, kita cek soalan nombor 9, Raja 91 menunjukkan kita sel suatu organisma. So, soalan 1 Roman, apakah yang berlaku semasa fasa S? Okey, sini fasa S ni. Alright, kita tengok apa cadangan jawapan. Okey, so dia kata kamu boleh menerangkan apa yang berlaku semasa fasa S. Okey, cadangan jawapan P1 mensintesis DNA. P2, DNA mengalami replikasi. P3, membentuk duplikasi kromosom atau setiap kromosom mengandungi dua kromatik. Okey, selain daripada ketiga-tiga poin cadangan jawapan yang diberikan, jika sekiranya ada jawapan lain daripada buku teks ataupun buku rujukan, kamu boleh tambah. Okey, tapi yang ni dia akan pilih the best tu. Alright, kita tengok contoh jawapan yang kawan kamu buat. Yang pertama, dia beritahu sintesis DNA berlaku apabila DNA dalam nukleus menjadi replikasi. Okey, jawapan dia betul. Cuma ayat dia tu macam tak menjawab soalan sangat lah. Kita boleh beza orang jawab, orang faham nak jawab soalan dengan orang copy jawapan daripada buku teks. Ayat kedua dia menjawab apa yang berlaku semasa fasa S, setiap kromosom mengganda menjadi dua kromatik seiras yang dikenali kromatik kembar. Tapi kalau kamu ulang balik baca, apa yang berlaku semasa fasa S? Dia jawab poin pertama, sintesis DNA berlaku apabila DNA dalam nukleus menjalani replikasi. Dia ada words apabila tu dia macam kurang sikit menjawab. Okay, ni dia tak salah, cuma dari segi bahasa Melayu tu macam pelik lah sikit kan. Okay, tapi still memang ada poin di sini which is yang pertama, sintesis DNA berlaku P1. Okey, DNA dalam nukleus menjalani replikasi. P2, setiap kromosom mengganda menjadi dua kromatik seiras. P3, okey, the rest ni sebab dah cukup 3, so boleh pilih the best tu, total dia akan dapat 2 markah penuh lah. Okey, dan cikgu suka bila kamu jawab dalam bentuk point macam ni. Okey, so please bear in mind, essay biology tolong jangan jawab dalam perenggan. Please list out macam point yang kawan kamu buat ni. It's very nice untuk kita mark dia punya jawapan. Okay. Okay, untuk 9A2, terangkan proses Y dalam sel tumbuhan. Proses Y. Okay, so kita tengok cadangan jawapan dia. Okay, so proses Y ialah cytokinesis. Okay. P1, sitoplasma membahagi kepada dua sel anak yang berbeza. P2 di tengah-tengah sel. P4 melalui pembentukan plat sel atau dinding sel yang baru. Bukan P4, P3 tu. So boleh pilih mana-mana dua untuk dapatkan 2 markah. Okay, ni contoh jawapan daripada kawan kamu. Okay, so next time please buat dalam bentuk point. Yang ni dalam bentuk perenggan. Dia bukan salah, tapi better dalam buat bentuk point. Dia macam pleasant lah sikit untuk pemeriksa tanda kertas kamu. Okay, by the way kita baca jawapan dia. Vesikel berkumpul di tengah sel dan akan bercantum membentuk plat sel. Okay, ada point markah dekat sini. Vesikel berkumpul di tengah sel dan akan bercantum membentuk plat sel. Okay, P3, plat sel berkembang ke arah luar sehingga bercantum semula dengan membran plasma yang asal. Dinding sel terbentuk di laluran antara. Okay, yang ni sama P3 tadi, tapi yang ni boleh diterima sebenarnya sebab ada dalam buku teks. Cadangan jawapan dia macam tak explain details apa yang berlaku dalam cytokinesis, tapi kalau fakta tu ada diterangkan dalam buku teks, kita boleh terima. So masih diterima 2 markah. Cuma next time kalau boleh buat dalam bentuk point dan jangan terlalu copy jawapan daripada buku teks. Cuba fikirkan
poin-poin yang penting sahaja yang menampakkan kamu faham apa yang berlaku dalam proses cytokinesis. Okey, satu lagi, contohlah soalan A2 ni, dia tak suruh pun kamu namakan proses Y tu kan, tapi dalam apa-apa bentuk soalan sekalipun, katakanlah dia tak minta kamu untuk namakan, nyatakan proses tersebut, tapi still bagi tahu je apa proses tersebut. Okey, so macam kadang-kadang mana-mana dua markah ni, dia cuma syarat dia akan terima 2 markah kalau kamu ada satu fact dan satu lagi poin penerangan dia. So kalau katakanlah kamu listkan P ni sampai 5 sekalipun, tapi dia akan ambil satu sahaja sebab dia nak fact satu lagi. So next time tolong namakan proses yang terlibat walaupun tak diminta, sebab kita tak tahu, kadang-kadang kriteria pemarkahan ni boleh berubah ataupun syarat pemarkahan tu strict. Okey, dia macam tak, dia macam kena wajibkan ada fact dan kena ada P1, P atau P2, P3 tu. Okey, so still kawan kamu sebab dia dekat sini dia kata pilih mana-mana 2, so kita terima. Okey, terima untuk setakat ini. Okey, kalau kadang-kadang ada skema pemarkahan SPM yang sebenar, dia memang wajibkan, dia kata dekat mana-mana 2 ni wajib 1 F tambah 1 P baru dapat 2 markah. Okey. Okey, 9B. Rajah 9.2 menunjukkan satu teknik yang digunakan oleh seorang peladang untuk menghasilkan lobak dalam jumlah yang banyak dalam masa yang singkat untuk tujuan komersial. Okey, so dia minta kamu huraikan teknik tersebut. Okey, so cadangan jawapan macam biasa. Yang pertama, please nyatakan teknik apa yang terlibat. So jawapan dia adalah teknik kultur tisu. Okey, P1 pokok pisang dengan ciri-ciri yang baik dipilih atau contoh ciri yang sesuai. Maksudnya selain daripada pokok pisang, boleh guna jenis pokok yang lain. Okey, yang kedua, explant atau tisu meristem disteril. Tujuan dia untuk menghalang jangkitan bakteria atau kulat. P4 diletakkan dalam medium kultur. P5 mengandungi nutrien atau hormon pertumbuhan. P6 membahagi secara mitosis. P7 membentuk kalus atau tisu padat yang boleh membeza, yang belum membeza. P8 kalus berkembang menjadi embrio atau anak pokok. P9 anak pokok dipindahkan ke tanah. Okey, kalau ikutkan kriteria pemarkahan ni, dia macam loose sikit sebab teknik kultur tisu ni kalau ikutkan tak ada dalam buku teks KSSM kamu sebenarnya. So dia sentuh sikit je dekat part mitosis kan, kepentingan ataupun aplikasi mitosis dalam kehidupan seharian. But then still kamu boleh Google ataupun dalam buku rujukan ada menerangkan tentang teknik kultur tisu. So please kalau boleh add on dalam nota masing-masing. Okay, so dia ada sampai 10 poin, tapi boleh pilih mana-mana 4. So agak low lah sebenarnya. Okay. Okey, contoh jawapan yang diberikan oleh kawan kamu ianya merupakan teknik kultur tisu. Okey, so sini boleh dapat 1 markah. Okey, cebisan kecil tisu akar dipotong daripada induk dikenali sebagai explant. Alright, boleh dapat P2. Explant disterilkan dipindah ke dalam kelalang berisi medium kultur. Alright, yang ni kita boleh bagi dia untuk P4. Okey, sel-sel kalus membesar menjadi embrio. Okey, P8 seterusnya menjadi anak tumbuhan. Anak tumbuhan boleh dipindahkan ke tanah untuk membesar. P9. Okey, so dapat perfect 4. Okey, so total dia dapat 4 markah. Okey. Okey, untuk soalan 9B2 Roman, terangkan kelebihan teknik tersebut. So, dia minta kamu untuk terangkan kelebihan teknik kultur tisu. Okey, kita check one by one cadangan jawapan. P1, semua ciri-ciri yang baik daripada induk dapat dikekalkan pada anak pokok. Okey, menghasilkan klon yang mempunyai ciri-ciri yang diingini ataupun ciri-ciri yang terbaik lah.
P2 menghasilkan anak pokok yang tidak bergantung kepada musim buah-buahan atau platelet atau anak pokok boleh dihasilkan sepanjang tahun. P3 meningkatkan hasil tanaman atau pendapatan boleh tambahan dalam masa yang singkat, menghasilkan tanaman yang banyak dalam masa yang singkat. So, keuntungan pun berganda-ganda. P4 menghalang kepupusan spesies atau mengekalkan kemandirian spesies. Okay, P5 untuk membantu proses pembiakan bagi pokok yang mempunyai bunga unisex. Okay. Ini adalah contoh jawapan yang diberikan oleh kawan kamu. Okey, sebelum kita bagi markah dekat dia, yang pertama, dalam biologi tak perlu ulang soalan Maksudnya, tak perlu tulis kelebihan teknik tersebut adalah, so kita tak perlu tulis benda ni. Okey, so terus kepada menghapuskan virus kepada pokok digerti. Dia bukan salah tapi tak perlu. Okey, dia bukan macam bahasa Melayu yang you kena ulang balik soalan tu. Kita nak direct you bagi jawapan dalam bentuk point. Okey, and then yang kedua, walaupun peruntukan markah adalah 2 markah, tapi tolong list lebih daripada 2 jawapan. Okey, tolong list lebih daripada 2 jawapan. Kadang-kadang mungkin kriteria pemarkahan dia akan tetapkan untuk pilih 2 jawapan pertama sahaja, tapi kita tak tahu, kadang-kadang mungkin jawapan yang seterusnya tu diterima juga. So, untuk menyelamatkan markah kamu, tolong jawab lebih daripada 2 jawapan. Okey, supaya ada pilihan lain lah. Standby kalau jawapan pertama salah, jawapan kedua salah, so ada backup lain lagi untuk kamu dapat markah. Okey, so kamu jawab menghapuskan virus daripada pokok yang dijangkiti. Menghapuskan virus daripada pokok yang dijangkiti. I'm not so sure you dapat kat mana jawapan ni, tapi istilah menghapuskan ni sebenarnya tak berapa tepat. Sebab teknik kultur tisu ni dia tak boleh nak hapuskan virus, tapi dia boleh menghalang ataupun untuk protection lah. Okey, menghalang virus daripada pokok yang dijangkiti. Dia menghalang daripada jangkitan penyakit ataupun memberikan daya rintangan yang tinggi terhadap penyakit serangga perosak. Okey, itu boleh diterima. So for now, kalau tak ada apa-apa argument, memang kita tak terima menghapuskan sebab teknik kultur tisu tu dia tak dapat hapuskan, tapi halang yes. Yang kedua, dapat menghasilkan klon-klon yang banyak dengan mudah dan cepat. Okey, yang ni kita terima bawah P3. So, dapatlah 1 markah. Okey. Okey, last question C. Rajah 93 menunjukkan 2 jenis pembahagian sel P dan Q. So, dia nak kamu terangkan perbezaan antara pembahagian sel P dan pembahagian sel Q. Again, macam soalan ni pun dia tak minta kamu untuk nyatakan apakah pembahagian sel P dan pembahagian sel Q. Tapi, get a glimpse, tolong nyatakan apakah P, apakah Q. So, dekat situ pun dia dah bagi 1 markah. Okey, peruntukan markah dia 10 markah. So, untuk dapatkan 1 markah, kamu kena bagi tahu apa yang berlaku tentang P dan apa yang berlaku tentang Q dalam 1 sentence, baru dapat 1 markah. Okey, cadangan jawapan dia ada 12 poin, so boleh pilih mana-mana 10. Cikgu tahu kalau dalam buku teks dia tak nyatakan pun perbezaan antara mitosis dengan meiosis. Dan buku rujukan saya rasa memang banyak perbezaan yang dinyatakan. Okay, mungkin dah tak cukup sampai 10. So, kalau ada yang tak ada dalam buku teks buku rujukan, boleh tambah dalam nota kamu skema cadangan jawapan yang diberikan ni. Alright? Okay, kita tengok contoh jawapan daripada kawan kamu. So, okay, yang ni bagus dia buat dalam bentuk jadual. Okay. Cuma nanti kalau dalam exam tak perlu pun kamu letak aspek ni. Okey, boleh nyatakan bilangan pembahagian sel induk sekali dengan 1 replikasi DNA, untuk meiosis 2 kali dengan 1 replikasi DNA. Dia tak ada masalah pun nak letak, tapi I'm not so sure you boleh memorize ke tak kalau dalam exam kan. Yang ni you tengok buku, tak apalah kan. So, yang ni mitosis, meiosis. You kena nyatakan which one is mitosis, which one is meiosis. So, tak boleh simply assume
pemeriksa tahu, kamu nak bagi tahu yang mana satu PQ. So kita takut kamu dah list lebih daripada 10 poin perbezaan, tapi syarat yang pertama tu kod dia tak terima bila kamu tak nyatakan mana satu P, mana satu Q. Okay, so takut dia reject semua, hilang terus 10 markah. So please nyatakan which one is P, which one is Q. Okay, so let's say katalah kawan kamu memang letak PQ ni. So dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, so totally dapat perfect 10 marks. Okay, contoh jawapan yang kedua. Okay, kalau yang atas tadi dia bagi tahu mitosis, meiosis, tapi yang bawah ni dia nyatakan PQ, tapi dia tak namakan pula P yang mana, Q yang mana. Q tu apa, P tu apa. So please nyatakan cytokinesis 1 kali, cytokinesis 2 kali. Buat dalam proper sentence sikit lah. Cytokinesis berlaku sebanyak sekali atau 1 kali, cytokinesis berlaku sebanyak 2 kali. Okay, P point dia boleh diterima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, kalau dia letak sini P mitosis, sorry tulisan buruk sikit, Q meiosis, so dapat 9 markah. By this time dia dapat total 8 markah. Okay, so sekian dulu perbincangan kita tentang modul bab 9. Okay.